أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada petang ini kita akan sambung semula bacaan kitab Al-Qistas Al-Mustaqim untuk siri yang ke-7. Baik. Kitab ini sebagaimana yang saya nyatakan pada awal pembacaan, ia adalah kitab polemik dan siri yang sebelum ini pun saya katakan ia adalah kitab polemik, iaitu kitab yang bersifat untuk menyanggah persoalan-persoalan tertentu, dan dia bukan dia bukan kitab mantik secara khusus. Maka perbahasan tentang mantik telah pun selesai dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali. Pada petang ini kita akan membicarakan tentang penghujahan Imam Ghazali berkenaan penghujahan terhadap golongan batiniah, pemikiran batiniah. Maka perbahasan pada petang ini akan melibatkan epistemologi serba sedikit. Sebelum ni Imam Ghazali dah sebutkan tentang cara berfikir. Seterusnya sekarang ni tentang sumber pemikiran tu sendiri. Macam mana kita nak membuat sesuatu pemikiran, macam mana kita nak membuat sesuatu, bukan membuat, macam mana kita nak mendapatkan sumber untuk kita berfikir. Sumber maklumat lah maksudnya. Sumber maklumat untuk kita berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-qawlu fil istighna'i bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi ulama'i ummatihi an imamin akhara wa bayani ma'rifati sidqi Muhammadin alaihi salam bi tariqi awdah minan nadhari fil mu'jizat wa awthaqa minhu wa huwa tariqul arifin. Sebab sahabat batini itu, dia dah menyatakan bahawa dia berpegang dengan imam dia sendiri. Jadi Imam Ghazali dalam untuk menyangkal dakwaan begini, Imam Ghazali meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai imam. Sebab imam pada seorang Sunni ialah Nabi Muhammad SAW, sebab dia yang mendapat, sebab baginda yang mendapat khabar-khabar gaib dan mendapat tasyri'at ataupun syariat itu sendiri daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Jibril. Maka hal ini berbeza dengan pemikiran seorang batini yang menyatakan bahawa imam tertentu mewarisi daripada Nabi Muhammad SAW pengetahuan tentang perkara-perkara gaib. Maksudnya mereka, bila seseorang imam yang mereka pegang tu sudah wafat, sebagai contoh, mereka akan mengatakan ataupun mungkin akan melantik, ataupun kat sini mungkin ada kalangan, mungkin imam mereka yang sudah wafat tu, sebelum dia wafat dia dah menyatakan, dia dah menentukan ataupun dah menetapkan orang-orang tertentu sebagai imam seterusnya. Dan bezanya kat sini dengan konsep khilafah ialah khalifah yang kita fahami tidak mengetahui perkara gaib, sebab perkara gaib ni hanya diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak ada pensyariatan yang baharu. Tetapi berbeza halnya dengan golongan batiniah yang mereka mendakwa imam yang hidup, imam yang mereka perlu pegang itu, mereka perlu jadikan sebagai pemimpin itu
tahu perkara gaib dan boleh jadi adanya pensyariatan yang baru. Itu serba sedikit. Maka secara tidak langsung di sini ada perbezaan dari segi macam mana kita boleh, macam mana berbezanya seorang Sunni dengan seorang Batini dalam menerima konsep imamah satu, dan macam mana apa segi yang boleh dibuat perbandingan antara konsep imamah di sisi Sunni dengan di sisi Batini. Dan itu maksud saya kat sini imamah bukan dalam, boleh jadi dalam siasah dan boleh jadi dalam keilmuan. Maksudnya pewarisan ilmu tu macam mana. Tapi yang lebih hendak ditekankan oleh Imam Ghazali dalam bab ini ialah berkenaan pewarisan ilmu itu sendiri. Di sini Imam Ghazali hendak menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW imam bagi kita, imam bagi dalam maksudnya dalam perspektif mazhab Sunni. Nabi Muhammad SAW adalah seorang imam, manakala para ulama pula ialah penerus baginda. فقال لقد أكملت الشفاء وكشفت الغطاء وأتيت باليد البيضاء لكن بنيت قصرا هدمت مصرا فإني إلى الآن كنت أتوقع أن أتعلم منك الوزن بالميزان وأستغني بك وبالقرآن عن الإمام المعصوم والآن إذا ذكرت هذه الدقائق في مداخل الغلط فقد أيست من الاستقلال به فإني لا آمن أن أغلط لو اشتغلت بالوزن لقد عرفت الآن لما اختلفوا في المذاهب وذلك أنهم لم يفطنوا لهذه الدقائق كما فطنت فغلط بعضهم وأصاب بعضهم فإذا أقرب الطرق إلي أن أعول على الإمام حتى أتخلص من هذه الدقائق. Okay. Poinnya ialah dikatakan Imam Ghazali ni dah membina rumah tetapi menghancurkan bandar, ataupun membina istana tapi menghancurkan negeri. Sebab apa? Poin dia ialah membina istana itu maksudnya Imam Ghazali dah menunjukkan cara untuk membuat pertimbangan melalui mawazin khamsah itu, mizan yang 5. Tetapi wahadam tamisra maksudnya menghancurkan negeri. Dari segi Imam Ghazali mengajarkan 5 mizan, itu bagus. Tapi secara tidak langsung dia menafikan konsep imamah yang mengikut kefahaman sahabat batini ini. Sebab bila seseorang mampu berfikir dengan sendiri, secara tidak langsung dia akan menolak imam, menolak konsep imam tu. Sebab bila dah boleh berfikir sendiri, kenapa perlukan imam untuk membuat keputusan kan? Itu maksud dia. Maka di situ sahabat batini ni nampak ada persanggahan. Faqultu ya miskinu fama'rifatuka bil imam as-sadiqi laysat daruriyah fahiya imma taqlidun lil walidain aw hiya mawzunatun bi syai'in min hadhihi al mawazin fa inna kulla ilmin laysa awwaliyan fa bil darurati yakunu hasilan 'inda sahibihi liqiyam hadhihi al mawazin fi nafsihi wa in kana huwa la yash'uru bihi. فإنك عرفت صحة ميزان النقدين بانتظام الأصلين في ذهنك التجريبي والحسي. Okay. Pertama, Imam Ghazali hendak menegaskan bahawa pegangan sahabat batini ini kepada imam, kepada konsep imamah yang menurut neraca batini bukanlah sesuatu yang daruri. Maksudnya bukanlah sesuatu yang boleh jadi daruri itu maksudnya sesuatu yang mesti. Maksudnya mesti berlaku, mesti dipegang benda tu.
Sebab benda tu ada dia punya falasi-falasi dia, ada dia punya kesalahan dari segi cara terhasilnya konsep itu sendiri. Maka boleh jadi sahabat batini ini ataupun mana-mana batini berpegang dengan perkara tersebut hanya sekadar taklid ataupun dia terhasil daripada kias ataupun mizan yang salah. Dan kadang-kadang ada perkara yang ada perkara yang kita rasakan dia daruri, tapi di sisi orang lain benda tu tak daruri pun. Benda tu ada benda tu nazari dan ada titik kesalahan, ada bahagian yang salah. Dan ada juga perkara daruri yang kita tahu benda kita kita tak sedar benda tu daruri. Kita tahu benda tu perlu diingatkan, dinyatakan bahawa perkara tu daruri. Kita tak fikirkan, tak pernah terlintas untuk memikirkan bahawa sesuatu perkara ni daruri. وَكَذَا سَائِرُ النَّاسِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِهِ فَمَنْ عَرَفَ أَنَّ هَذَا الْحَيَوَانَ مَثَلًا غَيْرُ حَامِلٍ لِأَنَّهُ بَغْلٌ عَرَفَ بِانْتِظَامِ أَصْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ لَا يَشْعُرُ بِمَصْدَرِ عِلْمِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ عِلْمٍ فِي الْعَالَمِ يَحْصُلُ لِلْإِنْسَانِ فَيَكُونُ كَذَلِكَ. Okay. Poin di kat sini ialah perkara daruri dia tidak boleh diajarkan sebab benda tu daruri. Maksud daruri kat sini ialah sesuatu yang awali, sesuatu yang badihi. Dia tak boleh diajarkan tapi dia perlu disedarkan. Maksudnya seseorang perlu disedarkan dengan perkara daruri. Sebab benda tu dia ada dan dia berlaku pada setiap orang tapi orang tak sedar, tak perasan. Maka dia perlu dinyatakan, diberitahulah maksudnya. فأنت إن أخذت اعتقاد العصمة في الإمام الصادق بل في محمد صلى الله عليه وسلم تقليدا من الوالدين والرفقاء لم تتميز عن اليهود والمجوس فإنهم كذلك فعلوا وإن أخذت من الوزن بشيء من هذه الموازين فلعلك غلطت في دقيقة من دقائقه فينبغي ألا تثق به. Berkenaan tentang kepercayaan kepada kemaksuman imam. Imam imam secara sendiri ataupun kepercayaan kepada kemaksuman Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW secara sendiri yang terhasil daripada taklid. Dia tidak membezakan antara orang Islam yang buat sedemikian dengan orang Yahudi ataupun Majusi. Sebab bila taklid, dia seolah-olah tidak ada erti. Jadi kat sini secara tidak langsung Imam Ghazali nak membicarakan tentang taklid dalam aqaid ataupun taklid dalam akidah. Apa yang Imam Ghazali nak tekankan kat sini ialah taklid dalam akidah bukanlah sesuatu yang sia-sia, malah ia diterima. Kalau secara zahir teks kat sini nampak macam Imam Ghazali tak terima benda ni. Tapi dekat dalam kitab lain ada Imam Ghazali katakan bahawa memang taklid dalam akidah tu sesuatu yang mesti berlaku. Maksudnya mesti berlaku tu kita tak boleh nak elakkan benda tu untuk tak berlaku lah. Tu satu. Kemudian benda tu boleh berlaku ataupun tidak, tu satu cerita. Tapi berdosa atau tidak orang yang bertaklid tu satu cerita lain. Sebab Imam Ghazali hanya menyatakan bahawa taklid dalam akidah itu boleh, tetapi semestinya orang yang sekadar bertaklid dalam akidah berdosa selagi dia tak belajar dengan betul-betul. Ataupun selagi dia tak berusaha untuk belajar.
Dan belajar tu maksudnya dia tahu sekurang-kurangnya sumber yang umum akidah itu sendiri. Okey. Faqala sadaqta fa aishini at-tariqu falaqad sadatta at-tariq at-ta'limi wal wazni jami'a. Okay. Dia sahabat batin ni membenarkan apa yang Imam Ghazali cakap tadi. Maksudnya tak ada beza pun kau kalau kau taklid dengan imam ni ataupun hatta kau taklid bahawa Nabi Muhammad itu maksum, imam tu maksum, tak ada beza pun engkau dengan Majusi dengan dan Yahudi sebab sama dia taklid. Maka sahabat batin ni membenarkan benda tu dan ada dia tanya balik Imam Ghazali, adakah engkau ni dah betul-betul, adakah engkau tu sendiri dah cukup untuk menguasai mizan yang dinanti, mizan yang 5 tu? Qultu, bukan mizan 5, maksud mizan kesemua dalam semua perkara. Qultu hayhata raji'al Qur'ana faqad 'allamaka at-tariq إذ قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ولم يقل سافروا فإذا هم مبصرون. Poin ni daripada ayat ni ialah orang yang bertakwa bila dia dah tahu bila dia dah ataupun bila dia dah bila syaitan ataupun kat sini kita boleh katakan mizan syaitan itu sudah diketahui oleh orang yang bertakwa, maka dia akan sedar, dia akan tahu benda tu dan dia akan tahu seterusnya tahu benda tu salah dan tak ambil benda tu. Dan perkara ini bukan seperti yang sahabat batin dikatakan, iaitu safaru fa idza mubsirun, maksudnya kena bermusafir jumpa imam maksum mereka tu untuk bertanyakan tentang sesuatu pendapat. Maksudnya poin dia kat sini, Al-Quran menyuruh kita berfikir, bukan kita kena berpegang secara buta tuli kepada imam-imam tertentu ni ataupun imam maksum yang batin dipegang ni. Fa anta ta'lamu anna al-ma'arifa kathirah falawi betada'ta fi kulli mushkilatin safaran ila al-imam al-ma'sum bi za'mika tala 'ana'uka wa qalla 'ilmuka lakin tariquka an tata'allama minni kayfiyat al-wazni wa tastawfiya syurutahu. Takkanlah semua perkara yang banyak perkara dan banyak permasalahan, takkanlah semua perkara kita perlu merujuk kepada imam. Dan kalau kita seorang dah macam tu, apatah lagi 1000 orang. Dan kalau lebih pada 1000 orang, maka imam tu pun sendiri boleh mati. Sebab penat nak melayan. Maka lebih elok, lakin tariquka an tata'allama minni kayfiyatal wazni. Tapi yang cara yang sebenar ialah belajar mizan yang 5 tersebut, yang 5 tadi sebelum ini. Wa tastawfiya syurutahu, dan belajar sehingga tahu syarat-syaratnya. Fa in ashkala 'alaika syai'un 'arabtahu 'ala al-mizan wa tadhakkarta syurutahu bi fikrin safin wa jiddin wafin fa idza anta mubsirun. Jika ada apa-apa masalah berlaku, maka rujuk balik ataupun gunakan mizan yang 5 tersebut. Dan syarat-syaratnya, maka engkau akan dapat jawapannya. Jawapan bagi permasalahan yang timbul itu. وَهَذَا كَمَا أَنَّكَ إِنْ حَسَبْتَ مَا لِلْبَقَّالِ عَلَيْكَ أَوْ لَكَ عَلَيْهِ أَوْ قَسَمْتَ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ وَشَكَكْتَ فِي الْإِصَابَةِ وَالْخَطَأِ فَيَطُولُ عَلَيْكَ أَنْ تُسَافِرَ إِلَى الْإِمَامِ وَلَكِنْ تُحْكِمَ عِلْمَ الْحِسَابِ وَتَتَذَكَّرُهُ وَلَا تَزَالُ تُعَاوِدُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَسْتَيْقِنَ قَطْعًا أنك ما غلطت في دقيقة من دقائقها وهذا يعرف من يعرف الحساب. Bang Ghazali bagi contoh kes kalau kita ada isu dengan peniaga. Bakal tu maksud peniaga sayur ke buah macam tu lah. Dari sudut pertimbangan dan peletakan harga. Kalau kita ada isu dengan dia, tak perlulah kita merujuk kepada imam, tapi cukuplah kita belajar matematik sampai kita mahir dengan
ilmu tu supaya ada apa-apa salah kita sendiri tahu dan boleh selesaikannya dengan sendiri. فكذلك من يعرف الوزن كما أعرفه فينتهي به التذكر والتفكر والمعاولة مرة بعد أخرى إلى اليقين الضروري بأنه ما غلط. فإن لم تسلك هذا الطريق لم تفلح قط، فصرت تتشكك بلعل وعسى ولعلك قد غلطت في تقليدك لإمامك بل للنبي الذي آمنت به فإن معرفة صدق النبي ليس ضروريا. So, begitulah juga dalam sekalian ilmu. Perlu menggunakan mizan tersebut, kemudian nak tak nak kena fikir. Fayantahi bihi tadhakkur wa tafakkur wal muawaratu maratan ba'da ukhra. Kena sentiasa berfikir tentang sesuatu permasalahan. Bawah tu fa inna ma'rifata sidqin nabiyyi laisa daruriyan. Kat sini hal ini melibatkan perbahasan tentang sidqun nabi. Perbahasan tentang sidqun nabi. Adakah pengetahuan kita tentang kebenaran nabi sesuatu yang daruri ataupun nazari? Jawapannya perkara ini nazari. Imam Ghazali sebut fa inna ma'rifata sidqin nabiyyi laisa daruriyan. Maksudnya dia memerlukan sesuatu faktor untuk kita menerima kebenaran nabi. Dan faktor ini ada pelbagai. Antara yang jelas ialah mukjizat. Mukjizat itu membuatkan manusia ataupun umat seseorang nabi menerima dan mengakui kenabian nabi tersebut. Dan perkara ini bukanlah daruri. Bukan daruri itu maksudnya dia nazari dan boleh jadi. Dan perkara ini seingat saya dia macam dia berbeza mengikut orang. Perkara ini dia melibatkan perbahasan tentang tasdik dan tasdik tu berbeza mengikut orang. Ada perkara yang ada orang yang memerlukan hujah yang kukuh untuk dia tasdik. Ada orang memerlukan cukup dengan dia nampak akhlak seseorang untuk berlaku tasdik. Ada orang yang memerlukan mukjizat. Mukjizat yang berbentuk hissi. Hissi itu maksudnya fizikal. Mukjizat yang bersifat material lah. Material ataupun fizikal untuk dia menerima kenabian seorang nabi. Ada orang yang memerlukan mukjizat yang bersifat maknawi untuk dia menerima kenabian seseorang nabi. Jadi berbeza dari segi tasdik itu sendiri. Maratib tasdik berbeza. Dan perkara ini ada dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Iljamul Awam. فقال لقد ساعدتني على أن التعليم حق وأن الإمام هو النبي عليه السلام واعترفت بأن كل أحد لا يمكنه أن يأخذ من النبي عليه السلام دون معرفة الميزان. Engkau telah menunjukkan kepada aku, engkau telah mengatakan, engkau telah membantu aku untuk menyatakan bahawa ta'lim, konsep ta'lim itu benar. Ta'lim maksudnya adanya imam dan imam mengajarkan kepada pengikut dia. Wa annal imama huwa nabi, dan imam yang dimaksudkan ialah Nabi Muhammad SAW, dan engkau mengakui bahawa setiap orang tidak boleh mengambil ilmu daripada Nabi tanpa pengetahuan tentang mizan yang 5. Wa annahu la yumkinuhu ma'rifatu tamamil mizani illa minka. Tetapi seseorang tidak boleh tahu mizan itu secara sempurna kecuali daripada engkau. Engkau maksud Imam Ghazali. Faka'annaka da'aita al-imamata li nafsika khassatan. Okay, kat sini dia boleh nampak ada salah faham, ada falasi kat sini. Faka'annaka da'aita al-imamata li nafsika khassatan. Seolah-olah engkau mendakwa engkau tu ada imamah, engkau tu imam. Fama burhanuka wa mu'jizatuk. Apa bukti kau, apa mukjizat kau?
فإن إمامي إما أن يقيم معجزة أو يحتج بالنص المتعاقب من آبائه إليه فأين نصك وأين أين معجزتك. Imam menurut pandangan aku ialah orang yang sama ada dia boleh ada mukjizat ataupun dia dilantik secara bertulis daripada maksudnya daripada pewarisan ataupun dilantik secara bertulis oleh imam sebelum dia. Tapi sekarang ni mana bukti kau? Apa mukjizat kau? Ataupun apa mukjizat kau? Faqultu amma qawluka innaka tadda'i al-imamata li nafsika khassah wa laysa kadhalik fa inni ujawwizu an yusharikani ghairi fi hadhihi al-ma'rifah fa yumkinu an tata'allama minhu kama tata'allamu minni fala aj'alu at-ta'lima waqfan ala nafsi. So dekat kata-kata sahabat batin ni tu ada problem, iaitu kau mendakwa adanya konsep imamah pada diri kau secara khusus. Maka Imam Ghazali menafikan dakwaan ini dengan menyatakan bahawa adanya unsur imamah pada diri dia merupakan sesuatu yang dikongsi oleh orang lain. Maksudnya boleh jadi Imam Ghazali belajar daripada orang lain dan orang lain pun belajar daripada Imam Ghazali sendiri. Dan maksudnya konsep ta'lim itu tidak terhad kepada Imam Ghazali sahaja. Dan dia boleh ada pada sesiapa yang ada ilmu lah maksudnya. Wa amma qawluka tad'il imamata li nafsika fa'lam anna al-imama qad yu'na bihi alladhi yata'allamu min Allah ta'ala biwasitati Jibril wa hadha la adda'ihi li nafsi wa qad yu'na bihi alladhi yata'allamu min Allah ta'ala wa min Jibril biwasitati Rasul. وبهذا المعنى يسمى علي رضي الله عنه إماما فإنه تعلم من الرسول لا من جبريل وأنا بهذا المعنى أدعي الإمامة لنفسي. Sebagaimana Nabi pun belajar daripada Allah Ta'ala melalui perantara Jibril, dan begitu juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah belajar daripada Nabi Muhammad SAW. Maka tak pelik kalau aku pun nak menyatakan adanya unsur imamah pada diri aku, sebab aku pun belajar ilmu ini daripada orang lain dan aku mengajarkannya kepada orang lain. Wa amma burhani alaihi fa awdahu minan nasi wa ma ta'taqiduhu mu'jizatan fa inna salatata anfusin law idda'u indaka annahum yahfazuna al-Quran fa qulta ma burhanukum. Imam Ghazali nak menjawab dakwaan sahabat batini itu dengan membawakan jawapan dalam bentuk contoh. Kalau ada 3 orang yang mendakwa mereka menghafal Al-Quran, kemudian sahabat batini akan menanyakan kepada 3 orang tu, apa bukti kau? Apa bukti kau hafal? Okay. Salah seorang daripada orang yang hafal Quran tu kata bahawa bukti aku ialah Kisai telah menyatakan bahawa aku ni seorang penghafal Quran. Kisai itu maksud seorang imam qiraat. Maksudnya Kisai mengiktiraf ataupun mengakui bahawa si fulan ni, okey, kita ada 3 orang, kita bahagian A, B, C. Yang pertama A. Kisai menyatakan bahawa A ni, si A, dia telah menghafal Quran. إذ نص على أستاذي وأستاذي نص علي فكأن الكسائي نص علي. Sebab poin dia ialah sebenarnya Kisai menyatakan mengiktiraf guru kepada A, kemudian guru kepada A mengiktiraf A, maka seolah-olah Kisai mengiktiraf A itu sendiri. وقال الثاني برهاني أني أقلب هذه العصا حية ataupun aqlibu hadhihi al-'asa hayyatan wa qalaba al-'asa hayyatan. Okey, orang yang kedua pula B menyatakan bahawa bukti aku ialah aku boleh menukarkan tongkat ini kepada ular. Dan perkara itu betul-betul terjadi. Kemudian C pula menyatakan burhani anni aqra'u jami'al Qur'ani baina yadayka min ghairi mushafin wa qara'. Bukti aku ialah aku membaca Al-Quran
tanpa melihat kepada mushaf. Fala tashi'ri ayyu hadhihi al-barahini awdahu wa qalbuka bi ayyiha ashaddu tasdiqa. Maka Imam Ghazali tanya lagi, mana antara tiga ini ABC yang dia punya bukti dia paling jelas dan paling boleh untuk dibenarkan. Faqala billadhi qara'a al-Quran fahuwa fi ghayatil burhan idh la yukhalijuni fihi raib. Sudah tentu, sahabat Batini jawab, sudah tentu orang yang membaca Al-Quran tanpa melihat kepada mushaf. Sebab itu dah yang paling jelas. Amma nasu ustadhihi alaih wa nasul kisaihi ala ustadhihi fayutasawwaru an taqa'a fihi aghalitu kathiratun la siyama 'inda qulil isnad. Manakala kalau orang yang sekadar diakui menghafal Quran sebab guru dia dah mengiktiraf perkara tersebut, maka boleh jadi berlakunya kesalahan dalam pengakuan tersebut ataupun mungkin penyampaian ataupun mungkin pengakuan tu terhasil melalui surat. Maka boleh jadi dalam surat itu ataupun sanad itu sendiri, sanad dia ada kesalahan, terutama lagi-lagi kalau sanad tu panjang. Wa amma qalbuhu al-'asa hayyatan fala'allahu fa'ala dhalika bihilatin wa talbisin wa in lam yakun bitalbisin fa ghayatuhu annahu fi'lun 'ajib wa min aina yalzamu anna man yaqdiru 'ala fi'lin 'ajib yanbaghi an yakuna hafizan lil-Quran. Manakala yang orang yang C pula, iaitu menukarkan tongkat kepada ular, maka benda tu memanglah nampak ajaib, tapi boleh jadi dia merupakan satu sihir ataupun tipu daya. Dan itu satu. Kemudian lagi satu hal ialah apa kaitan tukar tongkat kepada ular dengan hafal Quran. Dia tak ada hubungan, tak ada hubung kait antara dua perkara tersebut. Okey, ya, sebelum tu saya nak katakan tentang, nak sentuh tentang beberapa perkara. Tentang contoh yang kedua ni, mana tadi? Yang ni, yang mendapat pengakuan daripada guru dia. Maka kat sini kita boleh lihat ini hal ini berkait juga tentang teori sanad. Tentang teori sanad. Maka jika sekadar menyatakan kita ada sandaran, itu belum tentu boleh menjawab isu ini. Belum tentu boleh menjawab isu ini. Jadi kebanyakan orang pada zaman sekarang memang tidak sedikit yang berusaha untuk mengumpulkan sanad. Benda ni bukanlah suatu kesalahan dan bukanlah satu perkara yang tercela. Sebab sanad tu memang tradisi keilmuan umat Islam. Cuma jadi masalahnya ialah mengumpul sanad tanpa belajar. Itu satu perkara yang sebenarnya tidak membantu, tidak memajukan umat Islam itu sendiri. Malah nampak macam dia akan menimbulkan unsur kolot dari satu segi, sebab kita akan kata aku dah ada sanad, maka apa yang aku dapat ni sudah tentu betul. Maka di sini ada kesalahan dari segi epistemologi dalam menentukan kebenaran. Sebab penentuan kebenaran bukan sekadar sanad, dan sanad tu ada tujuan lain. Maksudnya kita boleh tentukan kebenaran dari aspek lain dalam isu tertentu. Maksudnya dengan sekadar kata saya ada sanad, itu tidak membenarkan apa-apa dakwaan yang kita bawa. Tidak semestinya membenarkan apa-apa dakwaan yang kita bawa. Okey, kemudian qultu, Imam Ghazali jawab, fa burhani aidan anni kama araftu hadhihi al-mawazina wa afhamtu wa azaltu syakka an qalbika fi sihhatihi fayalzamuka al-imanu bi imamati kama idza ta'allamta al-hisaba wa 'alimtahu min ustadhin fa innahu idza 'allamaka al-hisaba hasala ka 'ilmun bil hisab wa 'ilmun akharu daruriyyun bi anna ustadhaka muhasibun wa 'alimun bil hisab faqad 'alimta min ta'limihi 'ilmahu wa sihhata da'wahu aidan bi annahu muhasibun.
Secara tidak langsung kalau kita dah belajar daripada belajar mizan yang 5 ini daripada seseorang, maka kita secara langsung akan menyatakan bahawa orang yang mengajarkan kita tu mestilah dia tahu tentang ilmu tu. Sebab bila lepas kita belajar dan kita dapati apa yang dia ajarkan tu benar, maka orang itu sudah tentu orang yang berilmu dengan ilmu tersebut. وكذلك آمنت بأن وكذلك آمنت أنا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق موسى عليه السلام لا بشق القمر ولا بقلب العصا حية فإن ذلك يتطرق إليه التباس كثير فلا يوثق به بل من يؤمن بقلب العصا ثعبانا يكفر بخوار العجل كفر السامري فإن التعارض في عالم الحساب فإن التعارض في عالم الحس والشهادة كثير جدا. Okay, yang ni poin ni menarik daripada Imam Ghazali, iaitu dia melibatkan tentang keimanan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada melalui mukjizat ataupun selain mukjizat, tapi yang paling kuat sebagai bukti ialah mukjizat. Itu satu. Tapi lagi satu perkara yang kedua pula ialah mukjizat ada dua jenis, iaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Maka secara tidak langsung kat sini Imam Ghazali nak menyatakan, tengok, fa inna dhalika yatatarraqu ilaihi iltibasun kathir. Contoh belah bulan dan juga menukarkan tongkat kepada ular, dia ada unsur iltibas. Maksudnya dia ada unsur tipu daya. Maka secara tidak langsung dekat sini mukjizat ini mukjizat hissi, sebab benda-benda ni dia bersifat hissi. So dia kategori dia mukjizat hissi. Mukjizat hissi dia punya taraf dia lagi rendah daripada mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi iaitu Quran itu sendiri. Wallahu alam. Ini yang saya nampak daripada apa yang Imam Ghazali nak sampaikan. Itu satu. Sebab tadi satu perkara, mukjizat hissi dia bersifat hukum adi. Dia terhasil, dia adalah hukum adi. Maka dia bukan hukum akal. Mukjizat maknawi dia hukum akal. Dia selari dengan hukum akal. Dan dia bukan sekadar adi. Maksudnya dia lebih daripada adi. Maka dia lagi kuat. Itu satu poin. Dan secara tidak langsung, kemudian tengok ni, bal man yu'minu biqalbil 'asa tu'banan yakfuru bi khuwaril ajli kufras samiri. Malah orang yang beriman dengan tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular juga turut, dan orang tu juga ingkar ataupun kafir kepada Nabi Musa dengan mempercayai patung Samiri. Sebab patung Samiri itu sebagaimana yang kita tahu, dia boleh mengeluarkan suara. Maka mereka pun boleh mempercayai benda tu, dan mereka pun boleh mempercayai tongkat jadi ular. Maksudnya dua-dua perkara tu perkara yang nampak ajaib, nampak hebat. Tapi satu tu boleh jadi sihir ataupun tipu daya, satu lagi mukjizat. Maka kat situ tak boleh nak bezakan. Jadi kesimpulan yang saya boleh dapat kat sini ialah mukjizat hissi ni dia berkait tentang bukan berkait. Dia adalah untuk iman orang awam, tetapi mukjizat maknawi pula berkait tentang bukan berkait. Dia berkait tentang iman ulama, para ulama ataupun orang yang berilmu. Itu beza dia. Wallahu a'lam. Kemudian lakinni ta'allamtu al-mawazina min al-Quran thumma wazantu biha jami' al-ma'arif al-ilahiyyah bal ahwal al-ma'ani wa 'adhab ahli al-fujur wa thawab ahli al-ta'ati kama dzakartuhu fi kitab Jawahir al-Quran. Tapi aku mempelajari, Imam Ghazali cakap, aku mempelajari 5 mizan ini daripada Al-Quran, dan aku menggunakannya untuk menimbang
segenap ma'arif ilahiyah, pengetahuan yang berkait tentang ketuhanan, maksudnya akidah lah, dan termasuk juga perkara-perkara sam'iyat yang lain. Dan perkara ini ada dinyatakan dalam kitab Jawahirul Quran. Fawajadtu jami'aha muwafiqatan lima fil Quran wa lima fil akhbar. Fatayaqantu, dan dia dapati semua mizan tersebut yang lima menepati Al-Quran dan menepati hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatayaqantu anna Muhammadan alaihi salam sadiq wa anna Al-Quran haqqun. Sebab lepas dia dapat benda tu, maksudnya dia tahu tentang Al-Quran dan tentang hadis, kemudian dia nilai dengan 5 mizan, dan hasilnya dia sampai kepada satu keyakinan bahawa Nabi Muhammad SAW benar, Al-Quran itu benar. Wa fa'altu kama qala Ali radhiyallahu anhu in qala la ta'rifil haqqa bir rijal, ya'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Ayat ini penting, iaitu kita tidak boleh mengetahui kebenaran daripada manusia, tapi sebaliknya, lepas kita tahu kebenaran, maka kita akan tahu siapa manusia yang berada dalam kebenaran. Sebab jika sekadar kita menyandarkan diri ataupun menyandarkan kefahaman kita kepada orang tanpa kita menguji kefahaman itu sendiri, benar ataupun tidak, maka kita belum tentu dapat memperoleh kebenaran. Kita hanya sekadar taklid. Maka kat sini Imam Ghazali i'rafil haq ta'rif ahlahu. Ketahui kebenaran, maksudnya kebenaran itu meliputi cara-cara untuk mencarinya ataupun cara-cara untuk mengukur kebenaran. Kemudian kita akan dapat natijahnya. Kemudian barulah kita kenal siapa pihak yang berada dalam kebenaran dan sebaliknya. فكانت معرفتي بصدق النبي ضرورية كمعرفتك إذا رأيت رجلا غريبا يناظر في مسألة من مسائل الفقه ويحسن فيه ويأتي بالفقه الصحيح الصريح فإنك لا تتمارى في أنه فقيه ويقينك الحاصل به أوضح من اليقين الحاصل بفقهه لو قلب ألف عصا ثعبانا. Pengetahuan aku tentang kebenaran Nabi ni dah bersifat daruri, bersifat satu yang pasti. Ini menurut Imam Ghazali. Macam saya cakap tadi, pengetahuan ataupun kita punya keimanan ataupun pengetahuan lah, ataupun pembenaran kita terhadap kebenaran Nabi ini berdasarkan ilmu kita sendiri. Kalau kita banyak belajar, terutama sekali dalam berkait tentang kenabian ataupun berkait dengan agama itu sendiri ataupun berkait dengan akidah, maka selama kelamaan ilmu yang kita maksudnya ilmu kita tentang Nabi itu akan menjadi daruri, iaitu sesuatu yang pasti. Sama juga macam kes kalau dia nampak seseorang yang membicarakan tentang ilmu fiqh dengan cara yang betul, maka kita akan pasti bahawa orang itu seorang yang faqih. Dan hal ini kita tahu sebab kita nampak dia menyampaikan dengan cara yang betul, bukan sebab dia menukarkan tongkat kepada ular, hatta walaupun 1000 batang tongkat. Sebab benda tu tak ada kaitan langsung. Benda tu tak membantu untuk mewujudkan rasa penerimaan, rasa terima, untuk mewujudkan penerimaan terhadap kefakihan orang fakih tadi tu. لأن ذلك يتطرق إليه احتمال السحر والتلبيس والطلسم وغيره. Sebab dia masih ada faktor luaran ataupun masih ada faktor luaran yang membuatkan yang menunjukkan bahawa dia bukan sesuatu yang hubungan yang lazim. Ila an yakshifa anhu wa yahsula bihi imanun dha'ifun wa imanul awam wal mutakallimin. فأما إيمان أرباب المشاهدة الناظرين من مشكاة الربوبية كذلك يكون. Jadi kat sini Imam Ghazali menyatakan
Sebab dia, point dia ialah berbeza dengan sebab orang yang tahu benda ni je yang boleh tahu contoh dalam kes orang yang fakih tadi tu. Maksudnya orang yang belajar ilmu tu sahaja yang boleh tahu atau boleh mengiktiraf bahawa orang tersebut fakih. Dan berbeza dengan orang yang dalam bidang lain daripada bidang lain. Maksudnya kalau orang bidang lain, macam mana dia nak tahu apa yang orang fakih tu cakap betul atau tidak kalau dia sendiri tak tahu nak menilai kata-kata orang fakih itu sendiri. Maka begitu juga dengan orang awam dan mutakalimin, sebab dikira orang awam dan mutakalimin bukan bidang fiqh. Itu maksud Imam Ghazali di sini. فقال فأنا أيضا أشتهي أن أعرف النبي كما عرفته وقد ذكرت أن ذلك لا يعرف إلا بأن توزن جميع المعارف الإلهية بهذا الميزان وما يتضح عندي أن وما يتضح عندي أن جميع الله أعلم أن جميع المعارف الدينية يمكن وزنها بهذه الموازين فبما أعلم ذلك. Okey, sebab Imam Ghazali dah cakap pengetahuan dia tentang kebenaran Nabi itu merupakan sesuatu yang pasti, maka dia pun tanya macam mana nak dapatkan pengetahuan yang macam tu. Dia pun nak juga. Qultu hayhata la adda'i anni azinu biha al-ma'arif ad-diniyah faqat, bal azinu biha aidan al-ulum al-hisabiyah wal handasiyah wal tibbiyah wal fiqhiyah wal kalamiyah wa kullu ilmin haqiqi ghairi wad'i fa inni umayyizu haqqahu an batilihi bihadhihi al-mawazin. So, poinnya ialah Imam Ghazali bukan sekadar menilai ilmu agama sahaja dalam dengan menggunakan 5 mizan tadi tu. Malah beliau menggunakan 5 mizan itu untuk menilai segenap ilmu, banyak ilmu. Maksudnya kat sini nak tak nak kena mahirkan diri dengan mizan yang 5. Pakai fala, kita habiskan untuk bab ni. Pakai fala wa huwa al-qistasul mustaqim wal mizanul ladhi huwa rafiqul kitabi wal Quran fi qawlihi ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Menghazir tegaskan lagi bahawa inilah yang dinyatakan inilah yang dikenali sebagai qistas mustaqim, iaitu timbangan yang setara. Dan mizan inilah yang disekalikan sebutannya, disekalikan kenyataannya dalam Al-Quran, iaitu ayat ini, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum kitaba wal mizan. Kami telah mengutuskan rasul kami dengan bayinat, iaitu dengan mukjizat ataupun wahyu, wa anzalna ma'ahum kitaba wal mizan, dan kami telah menurunkan untuk mereka ataupun bersama-sama mereka kitab dan juga mizan. Maka di situ ada dibezakan antara kitab dengan mizan. Ada dua benda. Wa amma ma'rifatuka bi qudrati 'ala hadha fala tahsulu la bi nassin wala bi qalbil 'asa thu'banan walakin tahsulu bi an tastakshifa dhalika tajribatan wa imtihanan famudda'il furusiyya la yankashifu sidquhu hatta yarkaba farsan wa yarkaba midanan. Pengetahuan kau tentang kemampuan aku, dia tidak akan terhasil melalui nas ataupun pewarisan tadi tu, ataupun dengan ubah tongkat menjadi ular, atau maksudnya mukjizat hissi. Tetapi benda ni berlaku dengan tajribah wa imtihan. Maksudnya dia kena sentiasa berulang. Jadi ilmu tu perlu sentiasa diulang supaya lama kelamaan orang yang mempelajari ilmu tu boleh jadi seorang yang mahir. Imam Ghazali bawa contoh yang cantik di sini, iaitu orang yang mendakwa dia hebat dalam ilmu berkenaan kuda, benda tu takkan jelas, takkan terbukti melainkan dia sendiri bawa kuda tu, dia sendiri
tunggang kuda tu. Fas'alni amma syi'ta min al-ulumi ad-diniyati li'akshifa al-ghita'a 'anil haqqi fihi wahidan wahida. Wa azinahu bihadzal mizani waznan yahsul laka 'ilmun daruriyyun bi anna al-wazna sahih wa anna al-'ilma mustafada minhu mustayqan wa ma lam tujarrib lam ta'rif. Jadi kalau uh, kau nak tahu sesuatu tentang ilmu agama ini, maka gunakanlah maka tanyakanlah kepada aku supaya aku boleh menunjukkan kebenaran tentangnya, tentang pertanyaan yang dia nak tanya tadi tu, satu persatu, supaya terhasil pada diri dia ilmu yang daruri, iaitu ilmu yang pasti. Sebab wama lam tujarib lam ta'rif, selagi kau tak cuba, kau takkan tahu. فقال وهل يمكنك أن تعرف جميع الحقائق والمعارف الإلهية جميع الخلق فترفع الاختلافات الواقعة بينهم. Tapi adakah dengan mizan ini kita boleh mengetahui segenap hakikat ketuhanan sehingga kita boleh menghilangkan segala macam perselisihan yang berlaku dalam kalangan manusia? Qultu, Imam Ghazali jawab, hayhata la aqdiru alaihi wa ka'anna imamaka al-ma'suma ila al-ana qad rafa'a al-ikhtilafa bainal khalqi wa azala al-ishkalati 'anil qulub. Sudah tentu aku tidak boleh, Imam Ghazali jawab, sudah tentu aku tidak boleh. Malah imam kau yang kau dakwa sebagai maksum itu pun belum buat lagi benda-benda ni. Maksudnya imam dia pun belum menghilangkan perselisihan dalam kalangan manusia lagi benda tu. Balil anbiya'u alaihim salam mata rafa'ul ikhtilaf. Malah nabi pun tidak berbuat sedemikian ataupun tidak boleh nak berbuat sedemikian. Sebabnya benda ni dah ditetapkan oleh Allah Taala sejak azali lagi. Wa mata qadaru alaih bal ikhtilaful khalqi hukmun daruriyyun azali. Benda ni adalah perselisihan dalam kalangan manusia adalah suatu yang ketetapan sejak azali. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فأدعي أن أعارض قضاء الله تعالى الذي قضى به في الأزل. Maka adakah aku perlu melawan ketetapan yang Allah tetapkan sejak azali? Aw yaqdiru imamuka an yad'iya dhalik. Tapi kalau aku pun tak mampu, imam kau pun memang tak mampu juga, sama juga. Fa in kana yad'ihi, adakah imam kau mendakwakan dia mampu? Fa in kana yad'ihi faliman dakharahu ila al-ana wa dunya tafihatun bil ikhtilafat. Tapi kalau dia pun mendakwa bahawa dia mampu menghilangkan perselisihan, maka kenapa dia masih tak buat sampai sekarang? Dan sekarang pun masih ada banyak persanggahan antara manusia. ولا تشعري رئيس الأئمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان سبب رفع الخلاف بين الخلق أو سبب تأسيس اختلافات لا تنقطع أبد الدهر. Okey, ini satu bentuk sanggahan terhadap sahabat dia yang batini, sahabat Imam Ghazali yang batini, sebab mereka percaya bahawa konsep imam mereka maksum itu, susul galuh dia nak tak nak akan sampai kepada Saidina Ali bin Abi Talib. Maka hatta Saidina Ali bin Abi Talib sendiri pun belum lagi mengangkat khilaf ataupun belum lagi mencabut perselisihan dalam kalangan manusia, malah dia itulah yang penyebab wujudnya perselisihan. Contoh dalam kes tahkim dia dan perang Siffin dan juga perang Jamal. Maksudnya perkara-perkara itu yang berlaku pada kehidupan Saidina Ali bin Abi Talib, dia menghasilkan beberapa aliran akidah seperti Khawarij dan juga Syiah. Maka poin dia kat sini, Saidina Ali pun tidak menghilangkan perselisihan, malah dengan beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman dia pun perselisihan bertambah banyak. Maka secara tak langsung kat sini
apa yang Imam Ghazali nak katakan, dia adalah satu bentuk burhanul khuluf ataupun qiyas khuluf. Maksudnya nak membandingkan antara apa yang sahabat batini itu pegang, menggunakan pegangan sahabat batini untuk menyangkal sendiri apa yang dipegang. Itulah namanya burhanul khuluf. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita berhenti di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih.